Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah serta kurnianya dapat kita bersama pada malam ini. Mudah-mudahan ianya memberi kata orang tu manfaat untuk kita, pahala untuk kita, untuk mendekatkan redha Allah Ta'ala kepada kita, insyaAllah. Pada malam ini kita akan meneruskan tentang kita punya pembicaraan dalam surah Al-Baqarah ini. Beberapa perkara, beberapa tajuk dan beberapa kisah telah pun diceritakan dalam yang lepas. Kita telah menceritakan tentang penceritaan mengenai asal-usul sihir, beza antara mujizat dengan mujizat para nabi dan sihir. Pada malam ini masih lagi kita nak menyentuh tentang sifat orang Yahudi ni. Sebelum akhir sebelum mengakhiri surah ataupun juzuk yang pertama surah Al-Baqarah ini masih lagi ada penceritaan tentang kaum Yahudi yang mana dalam ayat 113 Allah Taala telah berfirman kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladhina la ya'lamuna misla qawlihim wallahu yahkum bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Yang maksudnya, dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Yahudi berkata laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai sesuatu pegangan agama yang benar. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kemudian orang-orang Nasara pula berkata orang-orang Yahudi ini tidak mempunyai suatu pegangan, yakni agama yang benar. Wa hum yaslunal kitab, padahal mereka itu orang-orang yang membaca kitab, iaitu masing-masing ada kitabnya, kitab Taurat dan Injil. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qawlihim, padahal mereka demikian juga orang-orang yang musyrik dari kaum jahiliyah yang tidak berilmu pengetahuan, mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka itu juga. Maksudnya orang-orang jahiliyah mengatakan orang Yahudi ni agamanya tak benar. Orang jahiliyah juga mengatakan orang Nasara ini agamanya tidak benar. Itu yang dikatakan kepada kita. Bila orang yang berilmu ini mengatakan tentang perkara tersebut, tuduh-menuduh, maka orang yang jahil pun akan ikut. Wallahu yahkum bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan menghukum, mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka perselisihkan padanya. Jelas menunjukkan kepada kita, kalau kita lihat di sini seolah-olah Allah Ta'ala merungut Allah Ta'ala merungut sebenarnya tentang sifat manusia ini iaitu jenis manusia yang rasa dia sahaja yang betul dan orang lain salah. Ini nak katakan Allah Ta'ala seolah merungut tentang keadaan orang-orang ataupun sifat-sifat manusia ini yang selalu menyalahkan dan menuding jari kepada orang lain. Selalu menuding jari kepada orang lain, orang ini tak betul, orang ini buat salah, orang ini jahat, orang itu. Itulah sifat manusia itu telah digambarkan sendiri oleh Allah Ta'ala, yang mana mereka itu memang orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Maka kita sudah, maka kalau kita sudah ada ilmu Al-Quran, maka kena sebarkan kepada orang lain juga. Kerana apa? Kerana orang-orang Yahudi, orang Nasara ini, kalau mereka ada ilmu agama, mereka akan simpan untuk diri mereka saja. Itu sebablah ayat ini menunjukkan kalau kita ini, kalau kamu ada ilmu Al-Quran, maka kena sebarkan kepada orang lain, kerana memang
kita sepatutnya suka ilmu itu disebarkan. Allah memang suruh kita sampaikan ajaran kepada orang lain. Sebab itu kalau orang yang belajar tafsir Al-Quran dengan betul, dia tidak duduk diam dan dia pasti akan sebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Ini berlainan dengan fahaman agama lain. Agama lain suka kalau dipakai oleh kumpulan mereka saja. Mereka tak suka kongsi dengan orang lain. Umpamanya satu kelompok yang ada sistem perniagaan yang bagus, dia tidak akan berkongsi dengan orang lain. Sebab apa? Sebab nanti ada persaingan pula dalam perniagaan. Tetapi dalam agama ini Tuhan tak kasih. Dalam agama ini dia menjadi satu kesalahan jika kita sembunyikan apa yang ada pada diri kita tentang pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu agama. Itu sebab disebut kepada kita waqalatil yahud, dan Allah Taala mengatakan dan orang-orang Yahudi ini berkata. Maksudnya apa? Allah sekarang hendak membongkar lagi apakah yang berada dalam hati orang Yahudi itu. Allah Ta'ala nak membongkar apa yang ada dalam hati orang Yahudi itu. Mereka mengatakan laisatin nasara ala syai'. Maknanya tidaklah orang Nasara itu ada apa-apa asas pun dalam agama ini. Maksudnya orang Yahudi hendak mengatakan bahawa orang Nasrani itu tidak berada di jalan yang betul, jalan yang benar. Mereka mengatakan yang orang Nasara itu adalah golongan yang sesat. Itu yang ada dalam hati orang Yahudi. Ini rahsia yang Allah Ta'ala bongkarkan kepada semua orang. Semua orang baca. Ini rahsia hati orang Yahudi. Kemudian Allah Ta'ala bongkarkan lagi. Wa qalatin Nasara. Dan berkatalah orang-orang Nasara. Maksudnya Allah Ta'ala nak bongkar hati orang Nasara. Apa yang mereka nak katakan? Laisatil yahudu ala syait. Tidaklah orang Yahudi itu ada asas apa-apa dalam agama. Dari sini kita boleh lihat bagaimana masing-masing mengata puak yang lain tidak betul. Masing-masing sibuk dengan orang lain. Sibuk nak mengata orang lain yang salah dan sesat. Sibuk nak mencari kesalahan orang lain. Sibuk nak menyesatkan orang lain. Kalau kita lihat hal-hal begini kan, kalau ahli politik, dalam persidangan politik mereka, tak ada cerita yang kata orang tu boleh menaikkan ilmu ataupun meluaskan ilmu kita, melainkan kutukan-kutukan je. Masing-masing mengutuk pembangkang, masing-masing mengutuk orang tu tak betul, masing-masing mengata orang ni, mengata orang tu. Itu yang dilakukan sekarang ini kalau kita lihat orang-orang politik bercakap. Dia tak ada bercakap tentang ilmu, dia tak ada bercakap tentang bagaimana nak katanya membangkitkan ekonomi umat manusia, umat Islam ni macam mana, dia tak ada cerita pun. Semua nak buruk-burukkan orang. Padahal kalau kita lihat ayat sebelum ini, Allah SWT telah mengatakan tentang muhsin, iaitu mereka yang memikirkan tentang diri mereka sendiri. Mereka sibuk dengan usaha membaiki diri sendiri untuk memastikan apa yang mereka buat adalah benar, bukan hendak sibuk dengan orang lain. Maka kerja kita bukannya hendak sesatkan orang, cari salah orang, katakan diri lebih daripada orang. Ini adalah sifat kibr, iaitu rasa diri lebih daripada orang. Rasa diri sombong, rasa diri ini lebih besar daripada orang lain. Ia adalah salah satu dari talbis iblis, ataupun iblis memang suka kalau kita membanggakan diri, tengok kelebihan diri sendiri dan rasa hebat dari orang lain. Itulah yang diwariskan daripada iblis, laknatullah. Begitulah manusia, kalau mereka rasa diri mereka betul, mereka akan mencari kesalahan orang lain. Ayat ini menemplak orang Yahudi, orang dan orang Nasrani. Tapi kalau kita pun buat macam mereka juga, mencari-cari kesalahan orang lain, maka kita pun sama saja seperti mereka. Maka ayat ini tunjukkan juga kepada kita sebenarnya. Maka seperti yang kita telah tahu, agama Nasrani ini dan juga Yahudi itu adalah agama yang sudah tidak udin lagi. Maka penganutnya akan berusaha supaya golongan mereka itu nampak sahaja baik dan golongan lain tak baik. Ini kerana ia adalah kerana agama yang telah diubah suai, yang sudah tidak mengikut acuan agama yang telah Allah Ta'ala berikan, yang turunkan kepada Musa AS dan kepada Nabi Isa AS. Ini kerana kalau agama yang benar, mereka akan sebarkan agama itu. Tapi kalau agama itu sudah tidak turun lagi, akhirnya mereka menjadi berpuak-puak.
dan ada sifat asabiah. Sama-sama Yahudi, sama-sama Nasrani itu kutuk sama mereka sendiri. Rasa diri sendiri yang hebat, yang benar. Kalau sifat berpuak memang macam itulah kerana setiap puak akan kata golongan dia yang paling baik. Lalu akan ada kata mengata sesama mereka. Masing-masing tuduh pihak yang lain tak ada asas. Padahal dua-dua puak sepatutnya mengkaji kitab ilmu wahyu yang ada pada mereka. Sepatutnya mereka mengajak ke arah kebaikan. Tapi sebaliknya mereka kata mengata saja. Jadi bukan sifat agama Islam begitu. Kalau orang yang kita kalau orang kita buat begini, bermakna orang kita juga sudah meniru sifat buruk dua golongan yang telah sesat itu. Itu dah disebutkan kepada kita, walaupun ayat ini mengatakan tentang puak Yahudi, puak Nasrani, tapi kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala kalau nak menyatakan kepada kita, kalau kita jadi seperti apa yang disebutkan oleh Tuhan itu, maka kita pun sama. Berbanding dengan para sahabat, apabila mereka dapat saja ilmu Al-Quran, mereka kongsi dengan orang lain. Termasuk dengan sahabat-sahabat Yahudi pun mereka kongsikan. Mereka tidak simpan untuk diri mereka saja. Sebaliknya mereka menjalankan kerja dakwah besar-besaran. Betul sepatutnya kita lakukan. Bukan kita memang kita ni selalu kena ikut sunnah para Nabi dan sunnah sahabat Nabi SAW. Wahum yatlun al-kitab. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan kepada mereka, mereka ini padahalnya masing-masing baca kitab. Masing-masing ada kitab Taurat. Masing-masing ada Injil. Untuk kita pula, kita ada Al-Quran. Sepatutnya sudah ada ilmu, ada panduan, nama malangnya masih lagi keliru. Begitulah kalau ilmu wahyu tidak dipelajari. Begitulah sama seperti kita. Kalau kita di hadapan kita ada Al-Quran, kita baca je. Hari-hari kita baca, kita nak betulkan bacaan, hari-hari kita tadarus, hari-hari kita talaki tapi isi kandungan Quran kita tak ambil peduli pun sama tuan-puan kita kena juga tak nak tahu isi kandungan Al-Quran, apa yang perlu kita amalkan, apa yang perlu kita jauhi, apa yang perlu kita perkuatkan daripada Al-Quran itu sendiri. Itu sebablah kaum Yahudi yang kafir ini menolak Nabi Isa AS dan tolak kitab Injil. Nasrani pula kafir sebab mengangkat Nabi Isa AS sebagai anak Tuhan. Dua golongan ini yang ada kitab yang tidak sepatutnya mereka jadi begitu. Mereka mencari-cari dalam kitab mereka untuk mencari salah orang lain. Maksudnya mereka baca kitab Injil, mereka baca kitab Taurat, tapi apa yang mereka cari daripada pembacaan mereka, nak mencari salah orang lain. Orang Yahudi nak mencari salah orang Nasrani pula nak mencari salah Yahudi. Daripada kitab itu nak cari siapa yang salah. Macam kita juga ada yang mencari-cari Al-Quran, mencari dalil untuk menyalahkan orang lain. Minta ayat Al-Quran daripada ustaz kerana hendak berdebat dengan golongan lain. Akhirnya kerja mereka mencari silap orang lain dan rasa diri sudah selamat. Semua orang salah pada mata mereka, maka kalau kita begitu juga, kita pun sama macam mereka juga. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita ayat yang dalam ayat ini. Kadzalika qala allazina la ya'lamun. Begitulah yang telah berkata orang-orang yang tak tahu ini. Maksudnya dalam ayat ini terdapat 3 golongan yang disebutkan, itu Yahudi, Nasrani dan orang jahil, orang yang tak tahu, jahiliah. Tidak jelaskan siapa golongan yang tak tahu itu, tetapi pendapat yang kuat mengatakan mereka adalah orang-orang yang buta huruf, iaitu musyrikin Mekah. Itu yang katakan orang-orang jahiliah juga berturut serta mencari salah-salah orang lain. Ini adalah kerana mereka tidak ada kitab. Jadi mereka tak tahu. Kerana tak ada ilmu wahyu itu. Mereka hanya ada ajaran turun-temurun daripada ajaran Nabi Ibrahim AS. Namun lama kelamaan telah hilang daripada mereka kerana mereka banyak membuat amalan bid'ah. Mereka reka amalan baru. Mereka mengubah ajaran Nabi Ibrahim dan juga ajaran Nabi Ismail AS. Allah SWT beritahu pada dalam ayat ini, sama sahaja dengan orang kafir Mekah yang tak ada kitab. Mereka pun sangka mereka benar. Mereka kata mereka lebih baik daripada Yahudi dan Nasrani itu.
Mereka kata yang betulnya adalah Parsi. Sebab Parsi puja jin. Sebab itulah golongan golongan itulah yang mereka sokong. Allah SWT menyatakan orang-orang yang mencari salah orang lain sebagai orang yang bodoh. Jadi kalau kita mencari-cari dalil dalam Quran untuk mencari kesalahan orang lain, maka kita pun dikira orang yang bodoh juga. Itu apa nama tu? Yang disebutkan dalam ayat tadi apa dia? Kadzalika qala allazina la ya'lamun. Begitulah. Orang bodoh pun berkata begitu juga. Misla qaulihim, apa yang mereka kata seperti kata-kata mereka, iaitu salah menyalah di antara sesama mereka. Mereka pun berkata puak-puak Yahudi dan Nasrani pun tidak betul. Mereka kata juga mereka yang betul. Sekarang Syiah pun kalau kita tanya dia pun, Syiah pun kata begitu juga. Mereka saja betul. Padahal mereka tak sedar bahawa ajaran mereka itu adalah ajaran yang sesat. Jadi biasa saja golongan yang mengaku mereka saja yang benar itu dan orang lain salah, perkara itu akan berlaku turun-temurun. Itu sebablah kita kena jauhi perkara ini daripada menggunakan kitab Al-Quran untuk mencari kesalahan orang lain. Kalau boleh, Quran itu kita nak belajar bagaimana nak membetulkan diri kita, bagaimana nak mewujudkan golongan-golongan yang beramal soleh, yang mengatakan kata-kata dengan kata-kata yang benar, yang tidak kata orang tu menemplak orang, yang berkata dengan kata-kata yang baik, muhsin, yang apa nama tu, yang mengajak diri sendiri kepada kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala tambahkan lagi, fallahu yahkum bainakum yaumal qiyamah, maka Allah lah yang akan buat penghakiman di antara mereka pada hari kiamat. Iaitu Allah Ta'ala akan menghakimi mereka ini, di mana yang Allah Ta'ala akan beritahu siapakah yang betul di antara mereka itu. Allah Ta'ala hendak memberitahu kita bahawa dialah hakim yang sebenarnya, bukan kita. Bukan tugas kita untuk mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Allah Ta'ala sahajalah yang boleh menentukan siapa yang benar. Jadi tak perlu kita hendak kata orang itu salah, orang itu benar. Jangan mencari-cari dalam Quran tentang siapakah yang salah. Jangan sengaja mencari kesalahan orang kerana merendahkan orang lain. Yang kita hendak adalah mencari kebenaran. Macam mana kita nak mencari kebenaran? Hendaklah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Al-Quran mengajak kita bagaimana? Mengajak kita tu menuruti hukum-hukum dalam Al-Quran. Kalau mereka yang tak menurut hukum-hukum Al-Quran tu, mereka ini benar ke tak? Kita jawab sendirilah. Kalau kita nak mengikut sunnah Nabi SAW, bagaimana? Kita hendaklah cari apa yang diajar oleh Nabi SAW, kita buat. Apa yang tak diajar oleh Nabi SAW, kita tinggalkan. Maknanya, apa-apa yang boleh diwarisi daripada kitabullah dan kitab sunnah itu, maka kita boleh jadikan ia sebagai panduan. Dan juga ilmu kias daripada para ulama. Para ulama telah mengkiaskan tentang perkara-perkara yang boleh dilakukan sebagai kiasan daripada amalan Nabi SAW, maka itu pun dibenarkan. Itu sebablah pegangan kita kepada beberapa perkara ini, iaitu ilmu daripada Al-Quran, daripada sunnah, daripada ijma' ulama', kias ulama', dan juga perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh persatuan ulama'-ulama' yang telah diiktiraf oleh dunia. Itu yang kita ikuti. Bukannya ulama'-ulama' yang mengikut golongan ataupun puak-puak yang mereka pegang. Itu tak boleh lah. Yang ini adalah yang mereka yang benar. Contohnya apa yang diwariskan oleh Yusuf Al-Qardawi. Itu golongan ulama ataupun kumpulan ulama yang betul, yang diwarisi oleh Yusuf Al-Qardawi. Dan kumpulan itu masih lagi bergerak di serata dunia. Itu yang kita perlu jadikan contoh. Bukannya kita jadikan kata orang tu perkara yang boleh merosakkan umat manusia, umat Islam ini. Kemudian orang Yahudi ini Allah Ta'ala sebutkan lagi dalam ayat yang berikutnya, walan tarda ankal yahud walan nasara
hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang maksudnya, dan sekali-kali tidaklah redha terhadap engkau orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sehingga engkau mengikut agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah dia yang diertikan petunjuk. Dan sesungguhnya jika engkau turuti kemahuan-kemahuan mereka itu sesudah datangnya kepada engkau pengetahuan, tidak ada bagi engkau selain Allah akan pelindung dan tidak pula akan penolong. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, walan tarda ankal yahud walan nasara, dan sekali-kali tidaklah redha terhadap engkau orang Yahudi dan orang Nasrani itu sehingga engkau mengikut agama mereka. Untuk mengetahui latar belakang firman Allah Ta'ala ini, hendaklah kita ketahui bahawasanya sebelum Rasulullah SAW diutuskan dalam kalangan bangsa Arab, adalah seluruh bangsa Arab itu dipandang ummi, iaitu orang-orang yang bodoh ataupun orang yang jahil, tidak beragama, penyembah berhala, kecerdasan mereka itu dianggap rendah. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berdiam di sekitar bangsa Arab itu memandang barulah Arab itu akan menjadi tinggi. Maksudnya kalau mereka ini bersama-sama dengan mereka, Yahudi dan Nasrani ini, barulah Arab itu akan tinggi. Kecerdasannya kalau akan naik. Kalau mereka suka memeluk agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Sekarang Nabi Muhammad SAW diutuskan Allah membawa ajaran Allah mencegah menyembah berhala. Percaya kepada kitab-kitab dan rasul-rasul yang terdahulu, baik Musa dan Harun maupun Isa Al-Masih. Lantaran Nabi SAW tidak menyebut-nyebut agama Yahudi dan Nasrani, melainkan menunjukkan pula cacat-cacat yang telah terdapat dalam kedua agama itu. Mereka jadi macam terharulah kerana Nabi Muhammad tak meninggikan agama mereka. Lalu mereka meminta supaya Nabi itu mempropagandakan agama mereka. Yahudi menghendaki Nabi Muhammad SAW menjadi Yahudi, sedangkan Nasrani menghendaki Nabi SAW menjadi Nasrani. Setelah itu Allah Ta'ala berikan tuntunan kepada Rasulullah SAW, katakanlah qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenarnya adalah petunjuk. Dengan ini keinginan mereka agar Rasul mengikuti agama mereka telah dijawab. Bahawasanya yang menjadi pedoman dalam hidup dan yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia ialah petunjuk Allah. Petunjuk Allah lah yang menjadi sejatinya petunjuk itu. Adapun petunjuk manusia sebagai khayalan dan teori manusia bukanlah petunjuk. Dengan itu marilah berikan nilaian kepada Yahudi dan Nasrani itu, adakah kedua-keduanya itu petunjuk Allah? Allah telah mengutuskan Musa dan Harun serta mengutuskan Isa Al-Masih. Kemudian sambung oleh Nabi Muhammad SAW. Cubalah perhatikan apakah segala sesuatu yang menjadi anutan Yahudi dan Nasrani sekarang ini menjadi dasar kepada petunjuk Allah Ta'ala yang sejati, atau telah dicampuri oleh tangan-tangan manusia. Dengan ini, atau lebih jelas bahawa Nabi Muhammad SAW adalah datang membawa petunjuk Allah. Kalau Yahudi dan Nasrani masih berpegang kepada petunjuk Allah yang asli, bahawa Nabi-Nabi yang diutuskan kepada mereka dengan sendirinya akan timbul persesuaian. Maksudnya kalau betul-betul Yahudi itu membawa agamanya yang asli, Nasrani pun membawa agama yang sari, bertembung dengan dakwah Nabi SAW, dan tentu ada keserasian. Bila ada keserasian, digabung sajalah. Tak perlulah nak dipecah-pecahkan kepada pelbagai agama. Pelbagai agama yang menjadi kata orang tu perpecahan umat manusia itu sendiri. Dan sebenarnya Allah telah menyebutkan kepada kita, wala ini taba'ta ahwa'ahum, wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan sesungguhnya jika engkau turuti kemahuan-kemahuan mereka itu. Maksudnya dalam lanjutan ayat ini telah diingatkan Allah tentang kemahuan-kemahuan mereka yang tulis ahwa'ahum, dari kalimah hawa ataupun hawa nafsu atau sentimen yang sama sekali tidak ada dasar kebenarannya. Maksudnya mereka itu hanya menurut kehendak sentimen ataupun hawa nafsu mereka saja.
setengah daripada hawa nafsu itu telah dibayangkan pada ayat yang sebelum ini, yang telah dibayangkan pada ayat yang di atas itu, iaitu kata mereka bahawa Yahudi benar, hanya agama Yahudi dan Nasrani yang benar, yang benar. Yahudi merasa bahawa segala anjuran dari pihak lain walaupun benar, walaupun tidak timbul daripada orang yang berdarah Israel adalah tak sah. Sebab mereka adalah kaum yang telah dipilih, diistimewakan oleh Tuhan. Itu Yahudi. Yahudi cakap, kalau betul lah mereka membawa ajaran yang benar, tapi bukan daripada golongan Israel, secara automatik tak sah. Itu orang Yahudi cakap. Dan Nasrani telah memandang bahawa masing-masing mereka ini telah menjadi golongan yang istimewa. Lantaran kepercayaan demikian, mereka tidak mahu lagi menilai kebenaran dan menguji faham yang mereka anut. Maka kalau kemahuan ataupun nafsu, kehendak nafsu itu mereka turutkan sesudah ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi, iaitu sesudah datangnya kepada engkau ilmu pengetahuan, iaitu wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala kepada para rasul, kepada Rasulnya SAW, bahawa tidak ada Allah yang sebenarnya patut disembah melainkan Allah, dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan lain-lain dasar asas tauhid yang menjadi pegangan dan tiang teguh dari ajaran sekalian Nabi dan Rasul. Maka kalau kehendak dan kemauan kedua-dua peluk agama itu engkau perturutkan, sedang engkau telah diberikan ilmu tentang hakikat yang sebenarnya, maka itulah kesalahan yang besar. Kerana apa? Yahudi ini telah menyangkal tentang kenabian Isa ibnu Maryam. Dan kemudian orang Nasrani pula menganggap bahawa manusia ini mewarisi dosa. Kerana dosa Adam, kerana dosa Adam, kemudian beribu-ribu tahun juga Allah bingung, kata orang Nasrani ini, di antara sifat kasihnya dengan sifat adilnya. Akhirnya dia mengambil keputusan, Allah Ta'ala mengambil keputusan katanya, iaitu menjelma sendiri ke dalam alam ini, iaitu masuk ke dalam rahim seorang anak dara yang suci, lalu menjelma menjadi Isa Al-Masih, disebutkan sebagai anaknya. Artinya dia sendiri menjelma sebagai menjadi anak, lalu dia mati di atas kayu palang untuk menebus dosa manusia itu, dan yang mati itu adalah bapa itu sendiri. Ini yang dikatakan ajaran Nasrani yang sesat, iaitu mereka telah pun mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Maryam itu adalah ibu Tuhan. Kemudian Tuhan Bapa. Itu semualah yang menyebabkan kesyirikan yang nyata yang mereka telah ada-adakan. Itulah yang menyebabkan agama mereka itu agama yang sesat. Ajaran ini tidak berdasarkan pada ilmu. Inilah dikatakan ahwa'ahum, berdasar kepada kehendak nafsu mereka, angan-angan yang tidak ada dasarnya. Kalau diturutkan, nescayalah kita akan sanksi. Dalam ayat ini tujukan peringatan kepada Nabi Muhammad SAW supaya kemauan mereka itu jangan dituruti. Sebab kalau dituruti, terlepaslah baginda daripada ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Ta'ala. Sudah terang bahawa maksud yang sebenarnya dari ayat ini ialah buat kita, umat Muhammad Nabi SAW, janganlah sampai kita diombang-ambingkan oleh kemauan manusia sehingga petunjuk ilmu dari Allah kita tinggalkan. Itu yang sebenarnya nak diperingatkan kepada kita, walaupun ramai yang mengajak kita kepada ajaran-ajaran zikir, kepada ajaran-ajaran ilmu bid'ah dan sebagainya ini, kita kena pertahankan akidah kita supaya tidak terseleweng daripada ajaran yang sebenarnya. Sebagaimana yang kita selalu dengar tentang ajaran-ajaran sesat ini, mereka akan mengambil bahagian-bahagian. Contohnya lah, kalau kita nak ambil satu ajaran sesat, Millah Ibrahim. Millah Ibrahim ini, mereka mengatakan bahawa pegangan mereka itu adalah kepada agama asal Nabi Ibrahim. Lalu mereka nak perjuangkan agama asal tersebut, mereka menjadikan Al-Quran juga, mereka menjadikan Al-Quran juga sebagai sebagai dokongan mereka, tetapi cara mereka ialah mereka tak mengikut tafsiran ataupun daripada tafsiran ulama, tak ada.
Dan mereka tak membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Mereka hanya membaca terjemahan je. Terjemahan daripada Al-Quran itu mereka baca, itu pun dah memadai dalam perjuangan mereka. Dan mereka menganggap bahawa kalau kita baca ayat Quran yang sebenar pun, kalau tak betul, dosa. Elok kita tak payah. Maka mereka pun mengamal dengan kitab-kitab tafsir, terjemahan, dan mereka pun membacanya hari-hari, bukan baca Quran, membaca tafsir saja. Itu daripada Millah Ibrahim. Mula-mula kita anggap bahawa bagus juga ni kan. Kita mendalami tafsir Al-Quran kan. Bagus. Kita mendalami tafsir Quran, hari-hari kita tengok Quran yang ada tafsir lah, yang tafsir tu, tapi rupa-rupanya mereka tak baca pun ayat dalam tu. Mereka hanya tak baca tafsir je. Lalu mereka ini, gerakan mereka itu berpusat di Indonesia, dan mereka telah ada dia punya apa nama tu, syekh dia yang akan dilantik menjadi rasul, rasul akhir zaman. Wallahu alam. Itu yang kita kena pegang betul-betul tentang pendidikan agama kita. Jangan terseleweng dengan puak-puak yang begini. Dia akan memikat kita cara yang kita anggap betul dulu. Kita anggap benar. Bila kita lah bersama dengan mereka tu, dah terjerat dah. Dah terjerat dah. Dah tak boleh dah. Kita akan terus berjuang dengan kehendak ajaran yang sesat ini. Begitulah ajaran yang sesat yang lain. Begitulah ajaran-ajaran sesat yang lain. Mereka itu akan mencari apa yang kita suka. Kalau kita suka berdoa, bernasyid, itulah. Dia ajaklah kita bersama bernasyid, berdoa, berlenggak-lenggok, berentak-rentak, kemudian meninggalkan solat, tak guna solat, mereka akan mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang semayang. Kau nak ke celaka? Di situ dia punya hujah mereka dahulu kan. Engkau nak ke celaka? Kalau kau semayang kau celaka. Itu yang jadi masalahnya tuan-puan. Fawailul lil musallin ni tak ada alladzina hum an salatihim sahun tu. Mereka putuskan. Itu sebablah dalam Quran pun disebut ada waqaf itu lam alif mamnu' lil waqfi. Maknanya tak boleh baca setakat itu saja, mesti baca sampai habis. Maknanya celakalah bagi orang-orang yang semayang allazina hum an salatihim sahun, yang mana mereka itu lalai dalam mengerjakan solatnya. Maksud lalai itu maksudnya mereka menjadikan solat itu main-main saja. Kalau macam nak semayang-semayang lah. Kalau ada orang-orang pejabat ke apa, dia ikut pergi masjid. Tapi bila rumah tak semayang. Dia memang kita nampak dia semayang. Zuhur sama-sama. Tapi bila rumah tak semayang. Itu yang pegangan ni. Tapi pegangan yang ini yang Ustaz pernah dengar dulu tahun 1980-an. 1980-an. Mereka ini betul-betul pegang tu fawailul lil musallin tu. Selagi kau tak kenal Tuhan, siapa Tuhan kamu celaka semayang. Lepas tu tanya dia sampai sekarang tak kenal Tuhan. Bang, dah kenal Tuhan bang, lama sangat tak nak kenal Tuhan. Belum lagi. Bila bang nak semayang tak kenal Tuhan lagi. Itu masalahnya. Daripada 80-an dia nak kenal Tuhan sampai 2020-an ini tak kenal Tuhan lagi, sampai sekarang dia tak semayang. Tuan-puan bayangkanlah, itu ajaran sesat yang menyesatkan, yang betul-betul kita kena elak betul-betul. Mereka-mereka ini akan menusuk, menyelinap dalam keluarga kita ke, dalam golongan grup-grup kita ke. Mereka ini akan mengatakan kalau kau tak nak celaka, kau jangan semayang. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaatnya. Marilah kita sama-sama berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW, dan jangan kita ragu-ragu dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada kita. Ambillah sebagai panduan yang kita gunakan untuk hidup kita di dunia, dan bakal kita akan menjadi orang yang akan dimatikan nanti insya-Allah. Ajal itu pasti. Yang itu yang kita kena standby ataupun bersedia untuk menerima saat-saat
bilakah kematian akan tiba, tuan-puan. Untuk itu Ustaz serah kepada Puan Zainal untuk acara berikutnya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Hajar. Ustaz Haris terima kasih atas kesediaan memimpin bacaan surah Al-Mulk itu tadi dan juga sisi tadabbur ayat 113 dan juga ayat 120 dan terdapat juga banyak kisah serta taulan yang boleh kita ambil ibrah daripadanya dan semoga ini sedikit sebanyak memberi kefahaman dan manfaat bagi kita semua dan bagi mengambil ibrah darinya. Dan terima kasih kepada para jemaah sudi duduk bersama-sama dengan kaki majlis ini dan juga semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz dan penjemaah sekalian. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan Puan Ainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.